Baik, Assalamualaikum. Selamat datang hari ini ke sesi istimewa kerana hari ini saya ada tetamu khas. So kepada para penonton, kalau nak tahu topik hari ini, punca pengarah syarikat hilang kelayakan. So saya berbesar hati menerima seorang tetamu khas iaitu Puan Siti Nur Amira. Kejap saya add dia masuk. Yes. Selamat datang Puan Amira. Okay, Puan Amira seorang setiausaha syarikat. So saya persilakan Puan Amira untuk memperkenalkan diri dan bisnes yang Puan Amira buat. Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum, selamat petang semua. Nama saya Siti Nur Amira binti Baharudin. Saya seorang setiausaha syarikat daripada Zahai Bazir Group. HQ kami ada di Ipoh, tapi kami ada 3 cawangan lain iaitu di Teluk Intan, Manjung dan juga Seksyen 13 Shah Alam. Basically kami ni membantu mereka yang ingin memulakan perniagaan dalam memilih entiti perniagaan yang sesuai dengan mereka. Baik. Terima kasih Puan Amira. Puan Amira di office yang mana satu ni? Dia ada 3 saya kan? dekat Shah Alam. Shah Alam, okey. Dekat atau kita, saya sebenarnya dengan Puan Amira ni berjiran. Saya di Seksyen 14, Puan Amira di Seksyen 13. So okey, so hari ni kita nak cerita pasal punca pengarah syarikat boleh hilang kelayakan. So ada situasi-situasi yang akan dikongsikan oleh Puan Amira di mana pengarah syarikat tu boleh hilang kelayakan. Hilang kelayakan ni maksudnya dia tak boleh jadi pengarah dah. Tak ada siapa buang dia, walaupun dia seorang, sebagai contoh kalau sole shareholder, sole director, dia seorang dia shareholder, dia seorang dia pengarah, pun boleh hilang kelayakan dia. So kepada pengarah-pengarah syarikat, ini sangat sesuai dan penting untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu apa punca pengarah syarikat boleh hilang kelayakan untuk menjadi seorang pengarah syarikat. So Puan Mira boleh kongsikan punca-puncanya. Okey, terima kasih Tuan Nick. Selalu sebelum kita nak mulakan penubuhan syarikat, saya akan cek dulu background pengarah syarikat tersebut. Pertama, kita akan pastikan dia ni tidak diisytihar bankrupt. Sebab mengikut atas syarikat, seseorang yang diisytihar bankrupt tu dia tak boleh jadi pengarah. Senang cakap, kalau dia dah dapat perintah kebankruptan, dia hilang terus dia punya kelayakan untuk dia nak buat bisnes perniagaan secara persendirian, perkongsian ataupun nak tubuhkan syarikat senyam berhad ataupun berhad. So mudah kata kalau bankrupt ni dia memang tak boleh nak buat bisnes ke apa. Itu paling senang lah, ingat, bankrupt tak boleh buat bisnes. So yang kedua, kalau dia ni adalah dia pernah disabitkan mana-mana kesalahan. Orang yang disabit kesalahan ni dia tak boleh jadi pengarah lah. Contohnya kesalahan yang berat macam dia pernah buat penipuan, pemalsuan dokumen ke atau rasuah dan pecah amanah tu pun adalah kesalahan yang berat lah. Tapi kalau dia dapat pelepasan daripada mahkamah, dia boleh menjadi pengarah iaitu 5 tahun selepas dijatuhkan hukuman ataupun dilepaskan daripada, maksud dia keluar daripada penjara lah, 5 tahun selepas tu baru boleh dilantik menjadi pengarah. Bagaimanapun sebelum nak lantik pengarah tu dia kena dapat pelepasan daripada mahkamah dulu. Itu poin saya yang kedua. So yang ketiga adalah perintah mahkamah. So perintah mahkamah ni dia boleh terus hilang kelayakan untuk menjadi seorang pengarah. Contohnya permohonan penerima rasmi ataupun daripada SSM, dia akan terus mendapatkan perintah mahkamah untuk menarik kelayakan seseorang itu menjadi pengarah. Individu ni dia tak boleh terlibat secara langsung ataupun tidak langsung jika dia mempunyai sejarah menjadi pengarah, salah satunya menjadi untuk 2 buah syarikat atau lebih yang telah digulungkan, iaitu winding up within last 5 years. Sebab apa digulungkan ni selalunya sebab dia gagal membayar hutang lah. So dia tak boleh mendapat kelayakan menjadi pengarah syarikat. And bila dia melanggarkan tugas atau tanggungjawab sebagai pengarah untuk menguruskan syarikat ni, salah satu dia akan melanggar duties of director. Melanggar duties of director tu adalah satu kes yang berat. Sebab apa? Salah satunya adalah dia ni SSM akan anggap dia ni tidak mendahulukan kepentingan syarikat. So pendaftar akan menilai dahulu sama ada dia ni layak ke tidak untuk menjadi pengarah syarikat.
Dan selalunya ada kes-kes saya yang sebelum ni, kalau dia blacklisted dekat dalam SSM sebab dia pernah ada compound ke, lebih daripada 2 compound, memang SSM akan reject terus lah untuk jadi pengarah syarikat. So pendaftar ni dia bolehlah keluarkan nama dia sebagai nama individu tu, terus kena blacklist lah dekat dalam sistem SSM. Dia tak dapatlah menjadi pengarah. So itulah yang boleh kita, benda yang kita nampak macam simple je, sikit je point dia, tapi benda tu yang COSEC akan tengok dulu sebelum kita orang boleh registerkan dia sebagai pengarah. Sebab apa-apa tindakan yang COSEC tu ambil, kami akan nilai terlebih dahulu sebelum kami submit ke SSM. So benda-benda macam ni adalah benda-benda yang kami kena menitik beratkan. Walaupun macam benda tu nampak macam kita busybody kan, background history orang pengarah tu, dah jadi pengarah tu, tapi kita orang kena tahu sebab benda tu akan effect in future. Okay. Kalau Famira kata ni semua semakan yang setiausaha syarikat patut buat sebelum seseorang jadi pengarah, tetapi adakah situasinya sama jika dia dah jadi pengarah tetapi baru dia jadi bankrupt? Adakah masih sama juga? Betul. So masih Contohnya, sama. selalunya macam COSEC dia akan buat search dia sendirilah bila dia tahu ada dengar Mana Akbar mengatakan nama ini adalah salah seorang daripada klien dia disiharkan bankrupt. So kami akan check sendiri. Selalunya COSEC dinasihatkan untuk check by year lah, setiap tahun check nama-nama klien pengarah, maksudnya nama-nama klien dia sama ada kesalahan apa-apa ke, sebab selalunya director dia memang tak cerita kat kita. Even partner dia sendiri pun tak nak cerita. Lebih-lebih kalau dia sole director. Itu memang COSEC kena check sendiri. Okay. Saya pun nak kongsilah, kadang-kadang bila bankrupt ni, orang pun tak sedar dia bankrupt. Kerana biasanya penghakiman tu masuk secara penghakiman ingkar, lepas tu bankrupt, notis kebankruptan tu tak dapat diserahkan, dia iklan, tengok-tengok dah bankrupt. So itu mungkin salah satu risiko lah. Dan juga macam compound-compound ni pun sama juga, kadang-kadang tak sedar kan, pengarah tak sedar, tak ambil tahu ke, buat tak tahu kan. So betul. Yang mungkin satu yang Puan Mira touch yang pasal perintah mahkamah tu, mungkin kita boleh elaborate sikit lah. Yang dia pernah jadi pengarah 2 syarikat yang pernah digulungkan. So pernah tak Puan Mira ada mendapat klien yang pernah dibatalkan kelaikan dia sebegini? Setakat ni belum lagi, tapi pernah saya baca dekat kes-kes yang pernah yang SSM kongsikan, ada sahaja yang pernah terjadi kat Malaysia juga, pengarah-pengarah syarikat yang cuba dia nak registerkan dekat SSM nama dia sebagai director, tapi memang belum dapat registerkan lagi, SSM dah reject lah sebab ada sistem. Kami COSEC akan ada sistem dulu untuk check, untuk masukkan nama, untuk daftarkan nama pengarah tu dalam syarikat tersebut. Okay, so yeah. Saya pun macam ada cakap pasal ni, macam selalunya kadang-kadang director ni bila dia tengok dia ni blacklist banyak-banyak macam-macam lah yang belakang dia tu, background dia kan. So ada je dia panggil wakil ke ataupun penama dalam syarikat sebagai letak nama dalam SSM. So benda ni banyak je yang berlaku. Contoh ada je kenalan saya yang dia nama dia tak boleh sebab ada blacklist dekat bank. Pun boleh juga dia gunakan penama, tapi untuk menjadi penama ni dia kena faham lah apa dia punya duties of director tu. Jangan gunakan jangan bagi sebarangan dia IC untuk kepada kenalan untuk didaftarkan dalam syarikat. Yalah gah kan jadi pengarah syarikat, jadi pemegang saham, tapi sebenarnya dia adalah penama sahaja. So bahaya juga tu. Betul. Tu rasanya itu kita boleh cerita topik lain tu, pasal saya pun banyak isu pengarah yang bagi tumpang nama lah, macam tu lah, penama ke wakil kan, tapi masalah semua sangkut kat director yang bertanggungjawab. So nantilah yang tu kita boleh kongsi pada sesi yang lain. So saya nak sebagai summary, punca pengarah syarikat boleh hilang kelaikan: 1, bankrupt;
kedua disabitkan kesalahan dan ketiga melalui perintah mahkamah. So itu saja perkongsian, walaupun rasa pendek tapi sebenarnya dah 10 minit. So jika anda ada apa-apa komen atau pertanyaan, sila komen di Facebook ataupun di YouTube ataupun boleh email general@law-aka.com. Jika anda nak tengok lagi muka Puan Amira berkongsi dengan saya, juga komen supaya kita boleh panggil dia semula untuk bersama-sama kami berkongsi sedikit daripada angle situasi syarikat, bagaimana situasi syarikat dan perundangan boleh membantu anda dalam bisnes anda. So itu saja perkongsian kami pada hari ini. Puan Amira ada kata akhir sebelum kita mengakhiri sesi ini? Tak ada apa sangat lah, tapi kalau macam ada apa-apa sebarang pertanyaan lah berkenaan dengan qualification untuk menjadi director, boleh contact saya juga. Okay. Boleh nanti saya akan tinggalkan contact details Puan Amira di dalam chat. So terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Stay safe semua. Waalaikumsalam.